Sedap tau kek ni. Nah, cuba you rasa. Sedap. Sedap. Sedap kan? Ha, Sangat-sangat. makan lagi. Kalau sedap, okey. Suap main lagi. Hoi! Saleha. Kau kenapa? Tak, saja je nak simpan gambar ni sebagai memori paling indah di hari pertunangan aku. Gambar aku macam ni? Tak cantik lah. Yelah, memanglah tak cantik. Ni kan gambar tunang aku tengah bermesra, tengah curang dengan kawan sekolah aku sendiri. Kau merepek apa ni? Kita orang tak buat apa-apa pun. Takkan tu pun kau nak cemburu. Yelah kan, takkan tu pun nak cemburu. Kan buat apa nak cemburu? Korang ni setakat bersuap-suap makan kek je. Mama ke atau papa yang tak sabar? Yelah, dua-dua sekali lah. Siapa yang tak suka nak dapat menantu macam Daniel tu? Apa yang papa nampak kat Daniel tu? Kenapa? Yelah, apa kelebihan Daniel tu berbanding dengan lelaki-lelaki yang lain kat luar sana tu. Sebab dari dulu lagi Papa suka sangat puji dia, suka sanjung dia. Sal pun tahu kan, apa sebenarnya tu hutang budi dengan dia. Tahu. Sebab dia tolong pulihkan syarikat Papa kan. Sampai dah maju sekarang. Masa tu Papa hampir hilang arah pasal syarikat. Kenapa Sal tiba-tiba tanya? Saya masih ragu-ragu dengan dia. Tak adalah. Ni saja je nak tahu. Sebab Papa kalau bercakap pasal Daniel ni, mesti yang baik-baik je. Okey, itu dia antara serutan drama 28 Hari Mencari Cinta. Dan terima kasih kepada anda yang terus setia bersama WHI dan kepada yang baru menonton. Hari ini kita bawakan topik jauh bau wangi tapi dekat bau apa, Fiza? Itu kita bincangkan selepas ini. Hawa, tadi dia 28 hari mencari cinta. Hawa berapa hari? Bertahun-tahun. Bertahun-tahun. Sabar ya nak. Okey, kita nak kongsikan topik kita pada hari ini bersama dengan tetamu kita di dalam talian. Kita bersama dengan yang tidak asing lagi, yang sentiasa bersama dengan kita meluangkan masa untuk berkongsi pelbagai informasi dan juga manfaat kepada penonton wanita hari ini selaku seorang pakar dan juga perunding motivasi iaitu Tuan Haji Fazli Yusof. Assalamualaikum, apa khabar? Waalaikumsalam, Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Dan ini memang sahabat ni dah lama tak berkesempatan jumpa, sempat tengok di Instagram isterinya. Saya tengok perkembangan Ikwan di di Instagram isterinya. Kita bersama dengan Muhammad Khairul Ikwan Rosli atau lebih dikenali sebagai Ikwan. Apa khabar? Assalamualaikum Ikwan. Waalaikumsalam, khabar baik, sihat. Alhamdulillah. Isteri dan anak-anak sihat? Alhamdulillah, cuma biasalah cuaca sekarang kan panas, jadi adalah kadang-kadang anak yang seorang tu demam. Okay. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itulah cuaca agak tak menentu kan. Baik, kita mulakan dengan Encik Fazli dulu ya tentang topik ini. Okey, biasanya kan Encik Fazli, kenapa begitu mudah untuk kita nak bila contohnya lah kalau dalam kalangan ahli keluarga kan, bila dekat ada saja yang tak kena. Tapi bila jauh-jauh barulah ada rasa rindu, bila balik sekali-sekala dilayan dengan baik. Kenapa ini terjadi Encik Fazli sebagai permulaannya? Terima kasih Awak dan Fiza dan semua dan juga Ikhwan bersama kita dan semua penonton wanita hari ini pada hari ini. Ini persoalan yang menarik, semua orang alami ni ya. Kadang-kadang bila dekat, bila jauh terasa bau perfume kan. Bila dekat macam-macam bau ada kan. Yelah yang jauh kan datang dekat, mestilah berbeluh-beluh kan. Begini, dia dalam psikologi pun ada satu istilah yang dipanggil sebagai hedonic adaptation, iaitu satu situasi yang mana kita mula kurang appreciate benda-benda yang kita appreciate sebelum ini apabila ia berulang beberapa kali ataupun kita selalu alaminya. Dipanggil hedonic adaptation, yang mana sistem kita akan mengadaptasi dengan experience ataupun dalam bahasa psikologi stimulus ya. Kalau kali pertama datang tu kita appreciate semua, kita sensitif dengan apa yang kita alami.
Tetapi kalau dah berlaku berulang-ulang, kita jadi kurang sensitif ataupun istilahnya desensitization. Nak bersebut pun berbelit, desensitization ya. Mula rasa tak sensitif dah. Benda yang indah yang mula dah tak nampak. Dan ini sebenarnya boleh diuruskan kalau kita tahu apa yang menyebabkannya dan macam mana untuk menguruskannya dengan baik, insya-Allah. Okey, dan bermakna ini adalah perkara yang sebenarnya boleh diselesaikan dan juga boleh diuruskan kalau kita bijak untuk mengetahui bagaimana untuk orang kita tackle masalah tersebut. Nak tanya kepada Ikhwan sendirilah. Maklumlah kita ni hidup sebagai manusia macam Cik Fazli kata tadi, ini juga kita mungkin semua dalam kalangan kita pernah ataupun sama ada sedar ataupun tidak pernah melaluinya. Dan ini kadang-kadang boleh berlaku dalam kalangan kita adik-beradik ataupun kita bersama ipar-duai. Bila kita dekat-dekat ni kadang-kadang mudah untuk kita nampak masalah, untuk kita rasa tak kena dan sebagainya. Tapi bila kita berjauhan, rasa rindu, rasa sayang, rasa tak sabar nak jumpa, itu semakin membuat-buat. Jadi Ikhwan sendiri, bagaimana Ikhwan melihat ini satu perkara yang, adakah perkara yang sebenarnya perkara yang remeh ataupun perkara yang sebenarnya sangat penting untuk kita selesaikan daripada menjadi besar, Ikhwan? Saya, okey, kalau tanya persepsi saya lah, pendapat saya sendiri kan, saya rasa benda ni memang kena selesaikan. Yang pertama, kita kena lebih betul terang. Tak tahulah, ini saya lah. Maknanya apa yang kita rasa kalau kata perkara ni jadi dekat adik-beradik kita, atau mungkin benda ni jadi dekat pasangan kita, kita kena cakap apa yang kita rasa. Jadi kita kena tengok pihak, maknanya adik-beradik kita ataupun isteri kita dia, macam mana penerimaan dia dengan apa yang kita beritahu tu. Maknanya dalam pada kita bercerita dengan dia tu pun kita kena pandai menjaga hati. Maksudnya kadang-kadang ya, bila kita tahu kita ambil balik tajuk kita dekat ada bau darah, jauh wangi je nampak yang indah je, mesti lebih dekat ni macam dah nampak ada masalah, macam Izzah cakap tadi, nampak masalah pula inilah itu. Jadi sebenarnya dia relate dengan diri kita, perangai sebenarnya. Kalau saya lah perangai, maknanya kita tahulah ada cara, maksudnya perangai ni setiap manusia ni berbeza-beza kan. Jadi kalau kita tahu, saya sendiri pun pernah lalui situasi ini dengan adik-beradik saya. Dan apa yang saya lakukan, sebenarnya saya tak malu untuk berjumpa dengan mereka face to face, dengan abang sulung saya, kakak saya bercerita. Saya rasa apa yang saya ada dekat dalam hati saya, yang dekat dalam kepala saya ni saya luahkan, dan sampai masa mereka faham apa yang saya luahkan. Sebab bukan semua benda yang kita simpan tu, yang kita simpan kat dalam kepala kita ni. Sebab kadang-kadang bila kita simpan kat kepala kita ni, kita ikut akal kita sendiri, kita ikut nafsu kita sendiri, kita punya pemikiran tu, sebenarnya kita bersangka buruk dekat balik kita kadang-kadang. Ya. Jadi benda ni bila kita luahkan, bila mereka faham, jadi mereka datang, mereka cakap, kenapa boleh tak macam tu? Okey. Hawa, boleh ke saya tambah satu lagi soalan? Itu apa yang Ikhwan katakan. Macam Ikhwan sendiri, Ikhwan adalah orang yang tak simpan. Ikhwan adalah orang yang lebih berani. Luahkan kan? Ini satu perkara yang bagus Ikhwan dan Cik Fazli. Tapi kadang-kadang masalah ini sering kali berlaku dalam kalangan wanita. Contohnya antara biras sama biras, antara menantu perempuan dan juga ibu mertua. Ini masalah yang sering kali berlaku. Malah melalui pembacaan saya di media sosial juga, banyak kalau kita lihat antara masalah ini terjadi antara ibu mertua dan juga menantu. Maklumlah duduk serumah dengan menantu kan. Jadi menantu kata mak mertua cara dia masak salah, dia potong bawang salah, dia potong sayur kena betul-betul ngam-ngam 1 inci salah, cara lipat baju suami dia salah. Ini kerana mungkin ibu itu tadi ada masalah yang mungkin belum lagi nak boleh melepaskan anak lelakinya. Jadi inilah apa sahaja yang dilakukan oleh menantu ni, yang duduk serumah, yang jaga makan pakai ni sentiasa tak betul. Tapi mungkin ada menantu yang balik 6 bulan sekali pun, itu yang dilihat lebih elok, lebih baik peribadi dan disanjung tinggi. Ini melalui pembacaan saya lah. Jadi mungkin Cik Fazli nak komen ni, apa dan bagaimana kita nak cuba memecahkan tabu dan menyelesaikan masalah ini, Cik Fazli? Menarik sekali. Kadang-kadang kita ni tak sabar, kurang sabar. Sabar. Dan yang kedua, kita meletakkan standard kita. Dua benda dah, 2S sabar dan standard. Kadang-kadang kita ni nak impose, nak biar orang lain sama macam kita. Kan, potong ikan kena ikut aturan. Insang dulu ke tu badan dulu kan. Kadang-kadang potong ikut urat ke belah urat kan. Potong daging kan, lebih lain.
kadang-kadang kita ada selera lain-lain. Lidah orang lain rasanya, ada yang nak lebih masin, ada yang nak lebih masam. Bila dalam perhubungan terima menantu ke ataupun masuk ke rumah mertua ke, kita kena ingat kita ada kita kena sabar dengan dipanggil personal territory. Personal territory ni ada setiap orang tu dia ada privacy dia ataupun personal zone personal dia. Dan kita kalau kita nak hidup bahagia, kita jangan selalu nak paksa standard kita pada zone personal orang lain. Okey. Sebab apa? Bila kita cuba memaksa kecenderungan kita kepada orang lain, dia akan menyebabkan banyak kekecewaan, frustration. Itu yang pertama. Dan menyebabkan banyak depression, marah, kita stres lah sebab kita nak orang sama macam personal zone kita. Jadi kalau kita ada macam ni, ini yang susah. Kita pun susah, orang lain susah. Jadi ideanya adalah dipanggil kita compromise, kita cuba win-win, kita cuba sinergi. Kadang-kadang kalau nak potong, aku suka potong macam ni, kau suka potong. Ada yang suka cube, ada yang suka panjang. Kita buat je dulu. Tenang kan, sama-sama boleh makan win-win gitu. Jadi umumnya, jangan kita paksakan zone kita, kecenderungan kita kepada orang lain. Dan kalau kita nak orang lain macam kita pun sabar, jangan nak minta orang berubah dalam masa sekelip mata ikut kita. Okey, baik Encik Fazli. Sebenarnya sikap sabar ni bukan senang, terutamanya apabila duduk dalam satu rumah dalam jangka masa yang lama. Kedua-dua pihak ni nak sabar tu susah sangat. Dan kenapa selalu ada dia friction kalau duduk dalam satu rumah dalam jangka masa yang lama? Kita nak sambung selepas ini sebenarnya. Tapi sebelum itu kita nak saksikan pengetahuan atau perkongsian daripada rakan-rakan kita tentang topik kita pada hari ini. Jom kita saksikan. Salah satu dia, orang jauh ni kalau buat sedikit kebaikan akan ingat sampai bila-bila. Akan tapi kalau orang yang dekat ni buat kebaikan satu ataupun 10 kebaikan sekalipun, orang tetap takkan nampak dan takkan dihargai. Saya pernah dengar pengalaman kawan saya sendiri yang mana macam-macam dia buat untuk dapat penghargaan daripada saudara mara dekat dia, tapi sayangnya satu kebaikan pun tak pernah orang hargai dia. Tak semestinya yang jauh tu akan bagi kita 1000 kebaikan dan yang dekat tak semestinya bagi kita keburukan. Bagi saya tak suka dan saya tak setuju perkara tu. Sebagai seorang insan, tak kisahlah dengan adik-beradik ke, dengan sanak saudara ke, kawan-kawan sekalipun, jangan kita banding-bandingkan. Tak kira lah duduk dekat ke, duduk jauh ke. Macam pengalaman sendiri ada juga dengan adik-beradik, saudara dan orang terdekat. Bila kita buat baik ni orang tak nampak. Kita salah sikit satu perkara pun, tu yang orang nampak. Yang jauh tu sebab dia tak nampak. Bila dia tak nampak, wangi saja, bau bunga saja. Saya rasa tidak perlulah kita nak beza-bezakan orang jauh dan orang dekat. Sebagai seorang anak sulung, memang akan ada perasaan mungkin saya dah buat kebaikan. Tapi kadang kawan tak nampak, kadang keluarga tak terima. Okay? Kalau saya ada buat kesilapan, mungkin memakan masa bertahun-tahun yang dia nak bagi maaf. Mohon maaf ya, dia akan maaf kita, mungkin mengambil masa yang panjang. Kongsi kadang-kadang ni tak buat salah pun terkena, dah buat salah apatah lagi ya. Okey, baik, kita nak sambung perbincangan kita dengan Cik Fazli dan juga Ikhwan. Dan kita pun nak tahulah kenapa begitu mudahnya apabila berada dalam satu rumah yang sama, begitu mudahnya untuk dikritik, begitu mudahnya untuk ada perbalahan berbanding. Adakah bermaksud kita kena pergi jauh sikit baru keadaan jadi reda, Cik Fazli? Ya, kadang kita kena latih. Dia sebenarnya bila semua orang dalam rumah itu ada feel good factor ataupun dipanggil sebagai positive psychology, banyak benda yang tak kena kita boleh tutup mata je kan. Tapi bila perasaan dalam tu dah tak berapa enak, kadang-kadang benda kecil pun dibesar-besarkan. Jadi bila nak cakap tentang positive attitude ataupun nak happy bersama-sama ni, dia sebenarnya gembira dan bahagia ni boleh dipelajari dan boleh dilatih sebenarnya. Sebab memang ada, tapi tak ramai orang cuba belajar untuk membahagiakan dirinya sendiri. Dia nak orang lain bahagiakan diri dia.
Sebab itu bila kita set kehidupan macam tu, yang tu jadi susah nak happy. Dan bila susah nak happy, susah nak gembira, susah nak bahagia ni, yang tu yang benda kecil pun. Basuh pinggan bunyi bising sikit pun tunggu anak balik nak cerita tu kan. Menantu basuh pinggan bising kan. Ada. Itu busuknya. Busuknya bau tu. Kita buka hidung luas sangat kan. Cuba. Tak ada filter. Pakai tutup hidung tu barulah tak nampak. Kurang-kurangnya dia cuci pinggan, betul kan? Jadi kalau ni kita tak boleh lari kepada positive attitude. Dan bila sebut tentang positive attitude, disebab gratitude ya. Dipanggil attitude of gratitude, iaitu kemampuan untuk menghargai orang di sekeliling kita lah. Bila kita mudah menghargai, yang dekat pun tak bawa busuk. Kita nampak yang kita dapat hidu yang wangi-wangi lah sebab kita menghargai. Walaupun di celah-celah wangi tu ada juga bau macam-macam kan. Mungkin dia letak essential oil tu. Tapi kalau kita pandai nak cari perfume tu, kita jumpa juga insya-Allah. InsyaAllah. Dan itu apa yang Cik Fazli jelaskan tentang bagaimana kita harus ada rasa sentiasa bersyukur, keceriaan, positivity dan juga kegembiraan. Ikuan ini mungkin kita nak boleh sentuh jugalah. Ikuan sendiri sebagai seorang suami, seorang adik, mempunyai adik-beradik dan juga seorang bapa. Kadang-kadang kalau kita menjadi ibu dan bapa, macam kami berdua mungkin ibu saudara kan. Ini perkara ni mungkin bukan berlaku bila kita dah dewasa je, tapi bila kanak-kanak lagi. Contoh, anak-anak kat rumah, kita rasa macam, dia ni buat sepah je. Contoh, budak-budak tengah membesar kan. Tapi cuba kalau anak tu tak ada. Maksudnya anak tu keluar, pergi rumah nenek dia ke, kita akan mula rasa sunyi, rindu. Rasa macam kenapa tak ada bunyi. Kalau anak kat rumah, bising lah. Dia nak buat kerja. Contoh, dia nak buat kerja ni bising. Ada online meeting ni. Bising. Tapi bila anak-anak tak ada, pergi ke rumah nenek, kita akan rasa, ya Allah, sunyinya rumah. Kenapa? Rumah bersih sangat ni ya. Sebab, terus nak video call. Kenapa rumah bersih sangat? Tak ada sepah-sepah tu. Sebab kerana kita perlukan aura tersebut. Adakah ini sebenarnya perkara yang kita tak sedar dah berlaku dalam kehidupan kita daripada awal sehingga ke kita dewasa, tanpa kita lupa bahawa ini perkara yang sebenarnya boleh kita perbaiki kalau kita berbalik kepada awal tadi, Ikuan? Okey, kalau tanya Ikuan, soalan padu best. Okey, dia macam ni, memang benda tu ada jadi dekat Ikuan juga. Senang je Ikuan nak relate, biar Ikuan relate dengan diri Ikuan. Kan? Sebab saya rasa ramai juga orang yang lalu situasi yang sama. Dia cakap ni pasal isteri I. Isteri I, ya Allah, anak I walaupun yang dua tu masih kecil, yang seorang tu dah besar hantar asrama. Yang dua yang kecil ni, kalau buat sepah, dia punya bising tu kita tahu dah. Yang kata mak saudara lah, macam mak sendiri. Saya sendiri, kadang-kadang kat rumah mak saya, ya Allah, dia ni punya bising kan. Isteri saya minta maaf, isteri saya kalau dia nak tengok ni. Jadi saya nak bagi tahu dekat sini. Sebenarnya momen ini hanya sementara. Kan? Betul. Kat sini momen ni hanya sementara sebab budak-budak kan. Kita tahu, ini memang siapa pun akan cakap budak-budak. Biasa lah budak. Kan? Esok rindu benda-benda ni bila dia dah keluar ke apa, kita rindu pula. Jadi bila kita hantar anak kita kan, macam kita ada urusan kerja ke apa kan, kita letakkan sekejap kat rumah mak mentua. Saya dengan isteri saya ni bekerja sama, jadi dia akan jadi resah lah, macam jom balik I nak ambil anak I. Padahal tadi dia bising dengan anak contoh. Jadi kat sini saya kita kena sabar. Yang pertama sabar. Yang kedua tu nak sebagai suami, saya bapa tadi kan, saya nak kena positif, saya kena bagi tahu momen ini hanya seketika. Saya kena ingatkan sebab kita manusia ni selalu alpa. Jadi saya ingatkan kita punya momen ni seketika je, nanti bila dia dah besar you rindu. Nak adil lagi, macam tu. Itu hint ke apa tu, Ikuan? Secara langsung? Eksklusif lah. Okey, baik. Dan Cik Fazli, Ikuan. Okey, kita ada perkongsian di Facebook WHI juga dari Marsari Saari. Katanya, saya lebih rela berjauhan. Rindu terasa dari hari-hari ada. Kalau dekat ni, dia katanya ada je tak kena. Ada lagi satu, Hawa. Daripada Syasha. Katanya tak juga. Tak kira dekat ataupun jauh, sifat dengki atau iri hati tetap ada. Kadang-kadang ada je isu. Kalau dekat, boleh jadi perang mulut. Bila jauh pula,
Media sosial pun boleh jadi tempat untuk bergaduh. Ada je yang tak kena. Sampai satu tahap, malas nak layan dan bagi saya istilah dekat atau jauh sama je. Entah bilalah manusia boleh berubah. Dan ini kita nak bercakap Ikhwan dan juga Cik Fazli. Ini ada banyak kebenarannya. Ada orang yang dia memang tak suka di depan mata. Dia biar nak jauh-jauh supaya ada rasa rindu tu terbit. Ada orang pula merasakan bahawa sebenarnya betul. Jarak itu bukan penghalang. Bukan bermaksud kalau kita dahulu kita mengatakan bahawa pepatah yang dekat bau busuk, jauh bau wangi itu boleh diguna pakai dalam kehidupan sekarang. Ada logiknya. Yang mana hari ini kalau tak duduk dekat pun media sosial tu boleh jadi pengganti diri untuk mencari masalah. Mungkin Ikhwan boleh kongsikan dahulu sebelum Cik Fazli nak sambung. Okey, saya sikit je lah saya nak beritahu macam dia kongsi saya maksudnya kan, sebenarnya dekat ke jauh ke kan, dalam diri kita kita kena tanamkan untuk menghargai. Sebab jauh tu kita masih nampak sebab dia ada. Jangan esok dia dah jauh, dia dah tak ada. Nanti menyesal tak sudah. Jadi sebenarnya hargailah mereka yang ada dekat depan mata kita sebenarnya dahulu. Lepas tu yang jauh tu bila datang tu kita masih menghargai mereka, tapi yang depan mata ni kita jangan abaikan lah. Sebab ni kita tahu hidup ni singkat. Simple je dalam hati kita, diri kita kena hargai. Sebab kita tak tahu diri kita sendiri pun macam mana, orang lain sendiri pun macam mana kan. Maksudnya perjalanan hidup tu, itu je. Jadi hargai. Itu je saya punya yang saya nak pesan hari ini. Setuju sangat-sangat dengan apa yang dikatakan Ikhwan tu. Memang kita kena hargai. Ada kalanya kita lupa. Dan di penghujung perbincangan kita ni Cik Fazli, kita nak tahulah bagaimana untuk kita tanam sikap ataupun sifat sabar itu bersama orang terdekat kita dan bagaimana antara langkah-langkah kecil yang boleh kita lakukan untuk tunjuk bahawa kita hargai setiap daripada mereka, Cik Fazli. Menarik tadi Ikhwan sebut tentang menghargai adalah kata kunci untuk kita sentiasa rasa wangi lah bersama dengan orang di sekeliling kita. Dan memang ada kajian yang menunjukkan apabila kita latih otak kita untuk appreciate orang di sekeliling kita, maka otak kita akan macam ni. Bila kita dipanggil gratitude intervention tau. Kita cuba paksa mencari apa yang patut saya appreciate tentang orang di sekeliling saya, maka didapati bahagian otak dipanggil pregenual anterior cingulate cortex. Bahagian ini akan expand, iaitu bahagian untuk kita semakin menghargai. Jadi ideanya adalah anda kena paksa dulu. Paksa diri cari benda yang indah, cari benda yang wangi, cari benda yang anda syukuri. Walaupun anda tak suka sangat dia, cari juga. Kerana kajian mendapati, ni kajian nama profesor ni nama Nicole Gabana. Dia buat kajian, tapi bila kita paksa untuk kita bersyukur dan terima, otak akan expand dan mula nampak makin banyak benda yang kita boleh appreciate. Jadi walaupun kita tak suka sangat sekalipun, itu hal dia. Tugas kita nak gembira, nak bahagia, bermula dalam diri, kerana Allah tidak akan mengubah apa yang ada pada suatu kaum sehingga kaum itu ubah dulu apa yang ada dalam diri mereka. Jadi kalau kita nak bahagia, kita mulakan dalam diri kita, syukuri dan hargai orang di sekeliling, lihat kewangian mereka, maka kita akan lihat ke seluruh ruang kehidupan kita akan wangi, insya-Allah. Saya rasa itu satu rumusan yang cukup lengkap. Saya sangat terkesan dengan apa yang Cik Fazli katakan itu. Kalau kita nak berubah, kita kena berubah bermula dengan diri kita sendiri. Yang paling penting kena belajar mensyukuri apa yang ada dalam diri kita dan pandangan kita terhadap orang sekeliling kita. Kita kena cuba pandang yang cantik-cantik, yang indah-indah, yang baik-baik dan wangi-wangi, maka wangi jadilah. Sebab kita tak tahu siapa yang akan tolong kita, sama ada yang dekat ataupun yang jauh. Dia tak kiralah dekat bau busuk, jauh bau wangi ke ataupun sebagainya, tapi sebenarnya kita tak tahu dalam kehidupan kita ini siapa yang akan membantu kita, siapa yang akan berada di sekeliling kita, dan kita tak tahu juga saat bila nanti kita akan kehilangan insan-insan yang kita sayangi tersebut. Okey, kita harapkan perkongsian kita hari ini Hawa dapat memberi banyak manfaat kepada penonton kita. Ya, insya-Allah. Dan terima kasih banyak kita ucapkan buat Cik Fazli dan juga Ikhwan kerana berkongsikan pengalaman dan juga pendapat juga cadangan buat kami semua. Terima kasih banyak Ikhwan, Cik Fazli. Sama, thank you.